starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban etika. Okey, saya akan bentangkan latar belakang Selat Melaka. Nama saya Nurul Ain binti Nasir. Nombor kad matrik 17-20F2038. Okey, latar belakang Selat Melaka yang pertama adalah kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik kerana dia terletak di antara laluan perdagangan timur dan barat. Yang kedua, terlindung dari tiupan angin monsun. Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut yang membolehkan kapal dagang berlabuh dengan selamat. Poin yang ketiga, sebagai pusat dakwah agama Islam. Selat Melaka menjadi pusat penyebaran dakwah agama Islam ke seluruh Asia Tenggara. Yang keempat, pelabuhan Melaka sebagai pusat interport. Yang kelima, Selat Melaka juga membentuk jalur pelayaran terus antara Lautan Hindi dan Lautan Pasifik, serta ia mengubahkan 3 negara yang berpenduduk terbesar di dunia, iaitu Indonesia, India dan China. Seterusnya, saya akan menguraikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai pusat perdagangan antarabangsa. Yang pertama, hubungan ekonomi antarabangsa terjalin. Interport merupakan aspek yang terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan kembayat. Para pedagang dari Timur Tengah, mereka mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Semasa angin monsun, mereka berkumpul di kembayat dengan menyediakan senjata, kain bulu, kain saklat, kismis, barang tembaga dan pelbagai lagi. Pedagang dari Kahirah, Mekah, Aden, Ormuz selain yang datang dari kawasan timur dan pesisiran timur Afrika, mereka berkumpul berpuak-puak membentuk syarikat sebelum berlayar ke Melaka. Seterusnya, saya akan menyerahkan slide ini kepada Haliza. Nama saya Nurhaliza binti Abdul Rashid, nombor matrik 17-20F2016. Seterusnya, saya akan terangkan tentang bahasa Melayu jadi bahasa perantara ekonomi. Lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Mereka menggunakan bahasa Melayu untuk urusan perdagangan. Bagi mereka, bahasa Melayu itu memudahkan perdagangan. Oleh itu, warga asing yang datang berdagang di Melaka juga mengenali bahasa Melayu. Itu akan memudahkan perdagangan mereka di Melaka. Okey, seterusnya. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara. Semua pedagang mengenali bahasa Melayu. Dengan itu memudahkan perdagangan mereka di Melaka lah. Okay, so seterusnya, Melaka menjalinkan hubungan perdagangan dengan China dengan memasarkan barang-barangan di Melaka seperti bahan-bahan wangian iaitu minyak wangi dan permata dan juga tembikar. Okay, seterusnya, selepas China datang ke Melaka, mereka membawa barang yang mereka beli di Melaka pulang ke China. Barang utama yang mereka bawa balik ke China ialah gaharu, rempah, lada dan candu. Terdapat juga pedagang dari Coromandel yang dianggap terpenting kepada Melaka. Menurut Tom Pearce dan Bruce, Diberio menganggarkan 4 hingga 5 buah kapal besar datang ke Melaka dengan setiap tahun dengan nilai dagangan antara 12,000 hingga 15,000 cruzados.
Ia membolehkan Melaka memperoleh keuntungan yang besar. Daripada dagangan itu, mereka dapat keuntungan yang besar. Seterusnya, pedagang dari Benggala yang terdiri daripada pedagang Arab dan Parsi, Turki dan Abyssinia, mereka membentuk satu syarikat yang besar untuk datang ke Melaka. Okey. Contoh barang yang mereka dagang ialah makanan, beras, gula dan sayur-sayuran. Mereka menggunakan barang ini untuk ditukar ke Melaka. Kiranya mereka macam membuat pertukaran barang dengan Melaka. Seterusnya, kemudahan di Pelabuhan Melaka. Kepada pedagang-pedagang yang berdagang di Selat Melaka, pihak kerajaan Melaka telah menyediakan pelbagai kemudahan. Antara kemudahan yang telah diberikan iaitu tempat perniagaan, gudang, sistem sukatan dan timbang. Kemudahan membaiki kapal juga disediakan untuk pedagang yang datang ke Melaka. Seterusnya, gudang-gudang disediakan. Dan yang paling menarik, gudang bawah tanah dibina untuk pedagang datang ke Melaka. Okey. Dengan ada kemudahan ini, dapat menarik para pedagang asing untuk datang berdagang di Melaka. Kerana pedagang asing juga tidak perlu risau dengan keselamatan barang dagangan mereka daripada dicuri, hilang atau rosak. Itu kerana Melaka telah menyediakan gudang bawah tanah. Itu je yang menariknya, gudang bawah tanah yang dibina oleh kerajaan Melaka. Kerana adanya gudang bawah tanah itu dapat menjamin keselamatan barang-barang pedagang yang datang ke Melaka. Gudang yang dibina itu dikelilingi pagar kayu dan berkunci. Oleh itu memang akan menjamin keselamatan barang-barang pedagang. Jadi pedagang tak perlu risau untuk berdagang kat situ kerana semuanya terjamin selamat. Melaka juga menyediakan pengawal untuk menjaga setiap gudang, iaitu kawalan yang disediakan untuk jaga gudang itu amat ketat. Oleh itu keselamatan pedagang, barang-barang pedagang sangat terjamin. Jadi pedagang tak perlu risau. Jadi ia memudahkan pedagang untuk datang ke Melaka. Saya akan serahkan slide seterusnya kepada ahli kumpulan saya, iaitu Akila Azwa. Nama saya Nur Akila Azwa binti Roslan, nombor matrik 17-20F2024. Seterusnya, sistem pengurusan ekonomi. Sistem pengurusan pentadbiran ekonomi yang cekap kerana adanya pelaksanaan undang-undang. Selain itu, sistem ini yang dikenali sebagai Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Laut yang dilaksanakan di pelabuhan sahaja. Undang-undang ini telah diperkenalkan oleh Sultan Mahmud Shah. Akhir sekali, undang-undang ini lahir daripada aktiviti perdagangan yang pesat bagi mengendalikan perdagangan dan perkapalan di pelabuhan. Selain itu, sistem mata wang. Sistem mata wang yang digunakan di Selat Melaka terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, pada peringkat awal, penggunaan logam emas dan perak yang dijadikan sebagai wang dagangan. Yang kedua, pada awal penubuhan Melaka, mata wang yang mula-mula ditempa ialah daripada ketulan timah padu yang mempunyai dua jenis nilai. Sistem barter. Sistem barter atau dikenali sebagai sistem pertukaran barang dengan barang. Contohnya, seseorang itu bertukar dengan buah dan seseorang itu pula bertukar dengan sayuran. Itulah sistem barter, pertukaran barang dengan barang. Perjualan dan pembelian yang melibatkan mata wang yang berlaku di Malaysia kini menggunakan mata wang ringgit dan shilling, iaitu sen.
mata wang menjadi alat yang terpenting dalam urusan jual beli pada abad ini. Penyebaran agama Islam dan perdagangan. Dakwah Islamiah merupakan sumbangan terbesar aktiviti perdagangan di Melaka. Selain itu, peranan Perlak dan Samudera Pasai, Melaka juga menjadi tumpuan para pedagang yang juga berdakwah dari setiap penjuru dunia. Sebagai contoh, perdagangan dari Arab, Afrika Utara, India dan China. Kegiatan perdagangan ini dapat membiayai aktiviti dakwah yang dijalankan di Melaka, menjadikan istana tempat aktiviti Islam. Para pedagang juga menunjukkan amalan nilai murni Islam di dalam pemerintahan. Akhir sekali, kesimpulan untuk fungsi Selat Melaka sebagai peradaban etika iaitu kemajuan dan memaklumkan perdagangan di Melaka menjadi pemangkin perkembangan dakwah, dan dengan inilah agama Islam masih lagi terbentang luas di seluruh dunia. Yang kedua, kemunculan Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan antarabangsa tidak dapat dinafikan lagi. Melaka pernah berada pada suatu tahap yang membanggakan dan dikenali di seluruh dunia. Akhir sekali, hubungan perdagangan yang dijalankan dengan pelbagai negara dapat dilihat dengan jelas. Terdapat lebih daripada 80 bahasa yang dipertuturkan di Pelabuhan Melaka. Sekian, terima kasih.